آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربي يا كريم، اللهم ربي يا رحمن، اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماوات وذا الجلال والإكرام. استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang beriman ucapan yang benar dengan akidah yang benar dalam urusan kehidupan dunia dan dalam urusan akhirat jua nanti. Ibrahim ayat 27, surah Ibrahim ayat 27. Sadaqallahul azim. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh AJK Pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A Muslimin dan Muslimat. Dan saya raikan juga pada pagi ini rakan taulan kita yang jauh di luar sana, di utara, selatan, barat, timur tanah air, termasuklah Sabah Sarawak dan seluruh tempat yang bersama-sama di kesempatan pagi yang penuh ketenangan ini. Alhamdulillah, dialu-alukan kehadiran
semuanya nurahib bikum jami'an ala musyarakatikum at-tayyibah wan nafi'ah. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pagi ini merupakan pagi 8 Ramadan Al-Mubarak. Pagi 8 Ramadan Al-Mubarak bersamaan 30 Mac 2023. Maknanya kita telah pun masuki seminggu sudah Ramadan. Ini hari ke-8. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah al-azim. Itulah perjalanan sebuah masa dalam kehidupan yang tak pernah berhenti dan terhenti. Anjakan masanya dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke hari. Subhanallah, kita rasa baru saja kita meraihkan Ramadan minggu yang lepas. 1 Ramadan, hari dah 8 Ramadan. Artinya telah berlalu 7 hari Ramadan, hari ke-8, detik-detiknya. Jadi kita boleh ambillah kesempatan untuk kita bermuhasabah diri kita sepatutnya. Maka dalam hal ini banyak benda kita kena renung. Termasuklah antara yang utama sekali ialah tentang soal peningkatan amal kita. Kekuatan amal kita, baik yang sunat, yang wajib, yang telah kita lakukan sepanjang 1 minggu yang lepas. Baik malam Ramadan, siang Ramadan, senja Ramadan, dini hari, petang, tengah Ramadan. Subhanallah, saya pun tak berani tuan-tuan nak mengukur apa yang berlaku, tak berlaku, apa yang gagal dan saya berjaya. Tapi muhasabah diri ini satu benda yang penting kerana ia boleh membawa kita kepada titik keinsafan dan titik kekuatan dalam hati kita. Kerana bila kita muhasabah itu kita nampaklah di mana an-niqat ataupun noktah-noktah kekuatan kita yang mampu kita angkat darjah amal kita, ataupun noktah-noktah kelemahan kita yang telah merugikan kita dengan masa-masa Ramadan itu sendiri, siang dan malam. Jadi subhanallahil azim, kita kena ada kekuatan dalam jiwa kita untuk kita melihat kembali. Saya mukadimah ini sebab saya kira ruang masa itulah dia. Sebab kita bila bercakap tentang ilmu tasawuf ini, dalam bicara saya setiap minggu Khamis takat hari inilah yang diberi peluang oleh pihak surau melalui jawatan kuasa, ya, secara Zul khasnya yang mengadakan program ini. Maka saya kira muhasabah itu perlu sangat. Kerana muhasabah ini satu peringkat kita nak melihat, menghitung, menilai diri sendiri, amalan sendiri, iman dan amal kita, di mana tahapnya peningkatan, penurunan, kekuatan dan kelemahan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengajar kita macam tu. Hasibu anfusakum. Hitunglah diri kamu dengan melihat, memerhati, mengkaji secara penuh keinsafan diri kita masing-masing. Kerana perhitungan kadang-kadang kalau tidak kita ambil sebagai perancangan dalam hidup kita, kita mungkin terasa seronok dah. Aku dah buat tu, buat ni, tapi dalam buat itu pun kita masih gagal untuk mempertahankan amal kita. Saya cakap untuk saya juga. Mungkin kita baca Quran, tetapi kadar bacanya tidaklah tahap yang terlalu sepatutnya, ya, sekadarnya. Apa nilai? Betul, kita boleh baca dalam kadar yang sikit, tapi peningkatan mesti ada. Kita mungkin infak harta, menyumbang, tapi sekadarnya. Tak sampai tahap maksimum kita patut sumbangkan. Masih ada kebakhilan dalam hati kita. Ada sifat bakhil masih ada. Kedekut masih ada. Walaupun kita menyumbang, tapi kebakhilan itu masih tak selesai. Kedekut masih melekat di hati jantung kita. Kita masih berkira-kira untuk qiyam, tahajud, untuk berduha. Dalam kesempatan duha kita tak tunaikan. Kita mungkin buat dalam seminggu sekali, 2 kali. Hari-hari lain kita tak buat kerana kita rasa malas. Jadi, ini semua nak kepada satu nilai. Qimatun. Tayyibatun. Satu qimatun, satu harga yang besar, satu harga yang terbaik. Dan harganya daripada kita sendiri. Kita meletak harga. Seolah kita beli barang lah. Barang itu ada harga, tapi kita harga yang terbaik kita nak macam mana. Sepatutnya. Selah barang kadang-kadang bila kita beli, kita tengok pada harga orang, taklah kita nak kurang lagi. Kalau harga 100, kita kata boleh ke 60. Separuh daripada harga tu. Tapi dalam agama ni, dia tidak macam barang kita jual di pasar, di kedai-kedai, kedai makan, kedai minum, kedai pakaian. Kalau satu pakaian 100, kita nak turun ke level paling rendah 50 contoh, separuh harga, 50%. Dalam agama tak begitu.
harga dalam kita bina Tuhan, kita kena angkat tinggi. Patutlah kita beribadat maksimum, bukan minimum. Kita usaha maksimumkan zikir, tasbih, tahmid, bacaan Quran, infak harta, sedekah. Kita bertahajud, kita maksimumkan. Dan harga kita tak mahal lah. Ya Allah, aku nak buat ibadat maksimum. Duha bukan 2, 4 rakaat contohnya. Baca Quran surah bukan 1, 2 surah contohnya. Aku nak bangun tahajud. Aku nak bangun awal, bukan bangun lewat. Bukan bangun setengah jam pada subuh. 1 jam setengah pada subuh contohnya. Nak berpuasa, bukan setakat puasa biasa, aku puasa luar biasa. Nak puasa sungguh-sungguh puasa. Bukan setakat tahan makanan. Daripada makan, tahan diri daripada kejahatan. Jadi ini tuan-tuan satu benda yang maksimum yang kita nak kena fokuskan betul-betul, kerana kita boleh nilai di mana kita dengan amalan kita. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, manusia tidak akan beroleh nilai kebajikan-kebaikan yang tertinggi melainkan dia sentiasa melihat amal-amal yang dilakukan sama ada kurang ataupun tidak. Dilihat balik. Akan dapat menilai, kemudian akan angkat amal-amalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan semua, 8 hari Ramadan yang telah kita masuki ini, Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Kalau kita letak dalam senarai pendek amal-amal kita itu, saya kira mungkin ada kekurangan, mungkin ada di sana kecacatan yang telah kita lakukan sepanjang hari-hari Ramadan lalu. Bahkan kita rekodkan baliklah. Ini sebagai satu perkongsian ilmu lah secara live online macam ni. Tak apa kita ulang benda yang sama, tidak menjadi masalah, kerana kita cuba nak muhasabah diri atas kelemahan kita, kekurangan kita pun sebagai manusia kita kena akui. Kita daripada bermula kita bersahur, kita sertakan dengan sembahyang tahajud, tak boleh 4 rakaat 6, kita buat 2 rakaat. Itu dah mengurangi angka sepatut lebih contohnya. Tapi kita baru macam tu. Dengan kita mula bertasbih, bertahmid, berzikir 2-3 patah. Kemudian berjemaah subuhnya, ya, kemudian kita membaca Al-Quran selepas subuh. Kita terus berzikir dengan ungkapan zikir-zikir yang warid pada Nabi SAW, yang maksur pada Nabi SAW, subhanallah ke umpamanya, dengan ucapan-ucapan tahmid, alhamdulillah, diserta dengan ucapan istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian kita iringi menanti untuk masuk kepada jam duha, jam 8 lebih nanti, jam 7.30 setengah, jam 7.30 contohnya, hinggalah datang sebelum zuhur. Kita ambil masa untuk berduha. Tak boleh 4, 6, 10, kita buat 2, kadar kita sekadar itu, kita lebihkan lagi balik. Dan kita iring pula dengan zikir tasbih Quran kita baca sampai jam zuhur, sampai jam asar. Kemudian kita berdoa dekat-dekat maghrib, ketika buka puasa, meratab dengan air mata contohnya, mohon kepada Allah keselamatan, keamanan. Kemudian disertai dengan maghrib berjemaah, isyak berjemaah, kemudian diiringi pula dengan sembahyang tarawih berjemaah tengah malamnya. Jadi ini semua di antara amal kita, infak harta benda kita malam siang, bawalah duit ke masjid, ke surau, masukkan tabung kebajikan Ramadan, anak yatim, tabung untuk renovasi masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, semua ini kita boleh renung, tengok balik. 8 hari berlalu, di mana kekuatan? Aina nahnu minal amali salih? Di mana kita amal salih kita daripada amal salih kita? Aina nahnu minal amali salihati ilallah? Di mana kita amal salih? Jadi hal inilah yang saya fikir, kalaupun ia tidak merupakan perkara yang besar, tapi ia tetap besar dalam agama. Sebab dalam agama, kata Al-Imam Suyuti rahmatullah, ini kata ulama ya, dalam Islam, dalam agama, tidak ada satu amal melainkan ianya besar. Tidak satu amal Islam melainkan ianya besar. Bermakna apa? Bermakna amalan dalam Islam ni bagi Allah sebesar belaka. Hatta sekalipun kita rasa kecil pada pandangan kita, susun selipar tangga masjid tu kecil, bagi Allah besar amalan itu. Susun selipar untuk mudahkan orang dalam keluar masjid terus berjalan, contoh ambil berjalan. Kecil kepada kita kan, alah simple saja, remeh lah kan. Dalam Islam tidak begitu. Allah memandang amal itu di atas keikhlasan kita. Kecil mana amal, ikhlas, besar bagi Allah. Kepada kita tuan-tuan, kita nak jadikan hidup ini dalam keadaan sabat. Bahasa muqaddimah tadi, surah Ibrahim 27. Kalau kita renung balik, muqaddimah tadi, mungkin tuan-tuan yang bersama saya di awal tadi, dah hampir, dah kita bercakap dalam sekitar 10 minit ini.
sekejam ini, setelah muqaddimah di awal tadi dengan ayat surah Ibrahim 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguh kita dengan suatu kalimah iman, akidah yang kukuh. Kalimah akidah yang benar mengukuhkan kita dunia dan akhirat kita nanti. Qaulus sabit, yakni kalimah yang tetap, kalimah keimanan, taqwa dan amal soleh kita. Itu juga qaulus sabit, kata-kata yang betul, yang tepat, yang benar daripada hati kita yang benar, iman kita masuk amal soleh kita. Teguhkan. Maka tuan-tuan sekalian, untuk tajuk pada pagi ini, saya cuba nak rumuskan awal muqaddimah supaya nak nampakkan tajuk kita pagi ialah tentang redha Allah atau meraih redha Allah Subhanahu. Kalau kita tajukkan pagi ini, meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Al-husul ala mardatillahi, mendapat redha Allah, meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quranul Karim, dua ayat yang saya tertarik pada saya. Pertama, satu ayat lah, dua panjang sangat. Satu ayat surah Al-Bayyinah, iaitu Allah berfirman di penghujung surah Al-Bayyinah ayat ke-8 Al-Bayyinah, Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan kata Allah Azza wa Jalla, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah redha akan mereka, dan mereka itu, siapa mereka itu? Orang beriman pun redha serta syukur kepada nikmat pemberian Allah kepadanya. Balasan demikian, kata Allah, adalah untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Bayyinah ayat ke-8. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha akan mereka, dan mereka, yakni orang beriman pun redha serta bersyukur kepada nikmat pemberian yang Allah beri kepada mereka itu. Balasan demikian, kata Allah, adalah untuk orang-orang yang takut, yakni takut melanggar perintah arahan Tuhannya. Tuan-tuan sekalian, nilai keredaan dalam Islam ini amat besar sekali. Redha, kalau tengok dalam pandangan yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahmatullahi, dia kata apa dalam tafsirnya, terjemahannya, keredaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada manusia yang bertakwa serta mentaatinya adalah lebih jauh agung berbanding dengan kenikmatan yang Allah kurniakan hasil pada balasan terhadap ketaatan para hamba. Sekalipun nikmat itu kekal selama-lamanya. Sekalipun nikmat kekal selama. Maknanya, kita hidup ini, bila Allah redha, tuan-tuan, segala-galanya lah. Bila Allah redha kita ini, dia segala-galanya, dan dia menjadi suatu neraca penting. Sekalipun dalam keadaan kita dapat nikmat yang pelbagai, tiba-tiba kita menghayati maksud sebalik semua itu dengan mengatakan Alhamdulillah, Allahu Akbar, syukur sangat-sangat. Nikmat Allah beri kita redha dengan sesuatu. Kita tahu yang memberi itu Allah Azza wa Jalla. Pemunca kepada ini, pemunca kepada nikmat itu Allah Azza wa Jalla. Dan kita syukur, dan kita mengiktiraf akan rezeki Allah beri dengan penuh keredaan. Bila kita redha, Allah lagi redha dengan kita. Jadi kalau orang kufur pada Allah Azza wa Jalla, kufur nikmat, kufur tentang kufur nikmat Allah beri, tak syukur, Allah tak redha lah. Itu yang kita paling takut. Kita makan rezeki Allah, kita tak syukur, Allah tak redha dengan nikmat diberi. Kita makan nikmat Allah beri banyak, kita dapat makan, minum, melihat, menghayati, mendengar. Kita tak bersyukur. Allah tidak radai sepatutnya. Sebenarnya Allah tidak radai, tapi Allah tak berilah cerita kita. Allah tak sebutlah kita radai, tapi sebenarnya Allah tak redha tu. Sebab itulah kita kena usaha untuk meraih keredaan Allah SWT di atas nikmat Allah beri dengan penghayatan kepada dalam hati jiwa kita. Keikhlasan, jaga ibadat, jaga amal dengan sebaik mungkin. Kerana jalan redha itu datang daripada amal ibadat kita yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebagai satu penghayatan awal daripada Al-Imam Ibn Katsir daripada konteks ayat dibacakan tadi, radhiyallahu anhu wa radu an
Zalika liman khasyya rabbah. Sebab kita nak nilainya datang daripada keikhlasan kita, kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kita redha dengan Allah, Allah lagi redha kepada kita. Kita kufur kepada Allah, Allah pun tidak redha dengan kita. Dan itu hak Allah Azza wa Jalla. Itu hak dia. Kita ada kata apa? Ya. Kita nak salahkan Tuhan. Kenapa? Masalahnya kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang kurang, kita yang lemah, kita yang hina, kita yang penuh dengan kesilapan. Allah tak ada kesilapan. Allah tak ada masalah daripada kesilapan dan hal-hal yang besar dan kekurangan. Tidak. Tidak sama sekali. Allah Tuhan yang maha lengkap, sempurna, maha mengetahui, maha berkuasa, maha agung. Itu sifat Allah. Kita yang lemahnya. Jadi bila Allah tidak redha kita, salah kita. Sebab kita tidak meredai nikmat dia. Tapi kalau kita nak Allah redha, kita redha atas nikmat, kita syukur, kita ibadat kepada Allah SWT. Baik. Kalau tengok kepada definisi redha dalam pandangan para ulama, ada 2-3 pandangan menarik. Antara yang seperti ialah daripada Ibn Atta'ilah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ya. Dia sebut redha ialah pandangan hati terhadap pilihan Allah untuk kekal, yang kekal untuk hambanya. Kata Ibn Atta'ilah As-Sakandari, redha ialah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hambanya. Maksud kita datang dengan hati yang tulus, ikhlas. Dari sudut apa sahaja Allah beri pada kita, baik rezeki, baik penglihatan, rezeki mata, telinga, rezeki kehidupan, rezeki anak pinak, kita melihat dengan pandangan seluruh hati kita. Rasa hati itu berbekas, Allah ni maha penyayang, Allah maha pemberi, Allah ni maha pengasih, Allah ni maha pemurah. Kita bercakap dengan hati kita. Itu redha sebenarnya. Hati kita bercakap. Dan hati kita merapati Allah dengan maksud meyakini Allah ni Tuhan yang maha pemurah, maha pemberi, maha pemberi yang terlalu. Ialah maknanya kita merasa begitu. Dan hasilnya kita redha. Hati kita tenang. Allah tidak kedekut kepada kita. Allah tidak bakhil dengan kita dari sudut pemberian dan seumpamanya. Apa pun kita dapat itu, tanda Allah tidak bakhil, tidak kedekut. Yang bakhil kita lah tuan-tuan. Itu kita kena akui lah. Yang bakhil selama-lamanya kita. Bakhil dengan masa nak beribadat berkira. Bakhil masa ke masjid berkira-kira. Kedekut dengan harta nak sumbang, kira-kira lagi berkira-kira. Bakhil tentang nikmat fizikal yang sihat untuk buat ibadat, tunduk, bangun, rukuk, sujud, berkira-kira nak sembahyang tu berkira lagi. Malas aku sembahyang ni. Kalau buat pun dalam keadaan tidak rajin. Jadi yang lemahnya kita. Itulah kita. Jadi kita kena akui kita memang kesilapan. Baik. Lagi satu pandangan daripada Al-Muhasibi, ulama tasawuf yang terkenal, Al-Muhasibi, dia kata apa? Redha adalah tenangnya hati di bawah ketetapan dan aturannya yang menimpa. Kita bila Allah uji dengan sesuatu yang berbentuk sifat ujian, ini kita meredainya. Apa menimpa kita? Kepayahan, kesakitan, ujian-ujian yang melanda kita di sudut pelbagai lah, ujian harta, ujian anak pinak, ujian sakit demam. Kita redha dengan hati yang tenang. Kita faham Allah uji aku bukan kerana benci. Itu kaedah dia. Allah uji aku sakit demam dengan isu yang sekian-sekian, bukanlah benci. Tapi Allah nak tahu ke mana aku dalam soal keimanan ni. Bertahan ke tidak dengan ujian? Redha ke tidak? Apa ucapan aku? Merapu ke, mengumpat Allah ke, mengeji Allah? Allah Tuhan tidak adil. Apa macam mana? Ataupun Alhamdulillah, Allah berikan ibtila, ujian al-mihnah ini, aku syukur kepada Allah kerana itu semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Aku syukur atas kepayahan. Dan dia meletakkan kepada itu sebagai satu ujian yang mematangkan hati dia. Tak apa ya Allah, engkau uji aku dah lama hidup senang pun, hari ini aku diuji harta, contoh ditarik sikit sebanyak. Tapi engkau dah beri aku lama dah senang, puluhan tahun dah. Syukur sangat-sangat apa aku nak miliki. Aku nak jadikan aku ini sebagai hamba-Mu ya Allah yang patuh dan taat. Kita letak keredaan dalam hati kita atas ujian mendatang. Ini bukan mudah tuan-tuan.
bukan mudah. Dalam Quran pun sebut kepada kita contoh dalam surah apa? Dalam surah apa ni Al-Qasam, dalam surah Al-Balad, ya. Al-Balad. Al-Balad ke? Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Fajr. Dalam Al-Fajr. Ya, Al-Fajr. Surah yang ke-89, juz ke-30. Allah gambarkan kepada kita. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنِعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ayat ke-15. Allah kata apa kepada kita? Maka berkenan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan berikannya kesenangan, dia berkata apa? Tuhanku telah memuliakan aku. Sebab benda kesenangan dapat, kesihatan, ketenangan, dapat rezeki murah, hidup penuh kebahagiaan, kita apa? Fayaqulu rabbi akraman. Allah muliakan aku. Ni banyak rezeki masuk ni, berniaga pun untung besar, anak berjaya, 8 orang berjaya belaka, kerja besar, aku pun tenang, rezeki banyak. Allah beri ni macam itu, kita rasa bahagia dan kita rasa apa? Kita ucap kesyukuran. Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini sebab manusia, tuan-tuan, kita lah. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membataskan rezeki padanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Bila Allah uji dengan kepayahan, kesakitan, mungkin tarik rezeki secara begitu rupa sampai dia mungkin kehilangan rezeki, diuji Allah kesakitan, kepayah hidup. Dia kata apa? Tuhanku telah hina. Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghina aku. Allah dipersalahkan pula dah. Ayat 15-16 ini surah Al-Fajr. Cuba cek balik tuan-tuan. Dalam Al-Fajr surah ke-89. Ini semua Allah gambar kita. Perangai kita manusia yang tak senonoh sebenarnya. Tak senonoh lah kan. Allah beri nikmat, oh syukur, ahanan, senyum, memanjang. Senyum sampai 6 cm kanan kiri. Nampak semua anggota fizikal. Tapi kalau Allah uji kepayahan, Rabbi ahanan, Allah hina aku. Allah tidak adil. Lalu dia mencemooh Allah sahaja. Jadi kita nak redha ni, kena latih. Latihan kita bermula dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, dengan agama itu sendiri yang betul kita sebaik tuan-tuan sekalian. Kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini benda yang menjadi cabaran kepada kita. Kepayahan pun datang bila kita hilang kekuatan. Ada ulama sufi yang berkata, redha itu adalah berlapang hati ketika menerima pahitnya kitab Allah. Itu pun dalam konteks yang sama dengan Ibn Ujaid Al-Muhasibi tadi, bahawa bila Allah uji kita dengan ketetapan yang pahit, susah, kita redha dengan cara berlapang hati baik. Jadi redha ini secara umumnya adalah sifat lapangnya hati ketika menerima sesuatu ketetapan darinya dengan meletak sangkaan baik terhadap segala atau sekalipun bertentangan dengan kehendak keinginan. Ada sangka pada Allah secara baik. Allah uji macam mana pun, ada sangka baik pada Allah. Sangka baik. Allah uji kepayahan, kita sangka baik dengan Tuhan. Lagi Allah beri kenikmat, kesyukuran, syukurlah pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dah sikap redha yang kita nak tanamkan dalam kehidupan beragama kita. Dengan redha sahajalah kita akan beroleh keselamatan, kejayaan. Dan kita diajar dalam konteks Ramadan ni untuk kita meredailah. Itulah saya nukilkan satu pandangan menarik. Saya baca dalam 2-3 lepas satu artikel. Saya lupa penulisnya, tetapi tidak terkenal sangat penulis, tapi menarik artikelnya dalam satu tulisan Kanatan Pepo Akhbar Al-Jazirah. Ya. Dia kata Ramadan ini, daripada Ramadan malam itu memang mengajar kita untuk meradai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mana kata dia? Bila mana Allah kata tak boleh makan siang hari. Haram makan siang hari, berdosa besar. Ya, siang hari kena puasa Ramadan ini. Kalau makan dosa besar. Dalam kelaparan kita, keletihan. Tapi kerana kita faham ini perintah Allah, kita reda tak? Kita reda. Reda kerana ujian tu dalam bentuk jangan makan, kita bertahan diri. Kita bertahan diri. Imsak. Tak makan, tak minum. Kerana menurut perintah Allah. Itu reda tak? Reda. Mengajar kita. Demikian, bukan setakat kita tahan di makan minum, kita beribadat.
kerajinan kita beribadat, daripada sunat ke wajib ke sunat. Tadilah dengan pakej Ramadan, Quran ke macam-macam kita baca, dan kita bangun tahajud jam 4 dah bangun, awal pagi, belum subuh dah bangun, padahal letih, itu juga redha. Kerana kita menghayati satu amal Ramadan dengan penuh penghayatan, itu redha. Redha akan ketentuan Allah Azza wa Jalla minta kita beribadat dengan sungguh-sungguh. Jadi, kata pengarang itu, tema Ramadan ini adalah untuk mencipta keredaan antara kita dengan Tuhan dan mencetak watak yang redha dengan Allah SWT dan mencetak manusia Allah redai. Itu Ramadan. Mencetak orang yang Allah redha dan dia meredai Allah SWT. Itulah Ramadan. Dengan kepenatan, keletihan, dengan ujian yang datang dalam bentuk makan minum tak boleh kita sentuh siang hari, kelaparan, malam beribadat, itu semua untuk mencetak watak-watak insan yang redha dengan Allah dan diredai oleh Allah SWT. Kita boleh faham tuan-tuan. Sebab itulah saya mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan, dalam kerangka hubung kita dengan agama ini, kita nak kena pastikan biarlah semua itu berlangsung dalam keadaan menepati hukum hakam Allah menurut kacamata agama, tidak keluar pada batas agama. Mudah-mudahan iman kita makin kokoh, amal kita makin sempurna, ibadat kita makin baik, hati kita makin jernih, jiwa kita makin dipuaskan rezeki oleh Allah keimanannya, dan hidup ini dalam istiqamah dalam kita beramal. Dan hujungnya Allah redha dengan kita dan kita lebih aula redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itulah sekali pertemuan kita pada pagi 8 Ramadan Al-Mubarak ini. Teruskan beramal, teruskan beribadat, yang sunat dikerjakan, yang wajib kita lakukan. Siang ke malam Ramadan, tak kiralah waktu mana, Ramadan adalah bulan ibadat, Ramadan bulan iman, Ramadan bulan ilmu, Ramadan bulan taqwa, Ramadan bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan pahala lipat ruah dan memberkati kita. Maka tuan-tuan, untuk memberkati kita semua, pahala meningkat, mari sama-sama kita infak dana untuk aktiviti kuliah ilmu. Surah An-Nur yang tertulis kat kaca phone tuan-tuan, kaca iPad, kaca komputer tu, baca sendiri di atas nama surau, dana surau An-Nur Fasa 3A, dengan sumbang kita melalui akaun yang mereka paparkan. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita sumbang, berkat harta, berkat diri, berkat amal, Allah berkati kita menjadi hamba yang Allah redha. Sumbangkanlah tuan-tuan. Ini Ramadan lebih aula ni, kita bekerjalah, kita berusahalah. Ramadan ini kita sumbanglah pagi petang. Jangan kita biarkan. Kerana Nabi SAW, manusia yang ajwadun nasi, yang paling pemurah dalam Ramadan, lebih pada angin yang kencang. Itulah Nabi SAW. Jadi mudahan sumbanglah dan kadar kita mampu, Allah berkati radai melalui online, bank online BI Islam. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita untuk minggu hadapan dengan izinnya. Terus beramal. Mudah-mudahan Ramadan menjadi penghayatan besar kepada kita. Amin rabbil alamin. Sekian, aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata ya karim ya rahman ya rahim ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.